rumah dia buat istana dia hebat. Sibuknya itu membina kelengkapan tempat duduk dia di pulau tu. Sedangkan dia Muslim memikirkan benda yang sepatutnya dia buat, dia telah dikutip harta-harta untuk dia pulang ke tempat asal dia. Dah faham? Bila sampai waktu rehat, dia tidur. Letih dia bangun sekali dia buat rumah dia lagi. Dia pergi tentang masalah yang ada sewa, dia cucuk tanam dekat sana. Dia pergi masalah sebagainya sekalian, dia sibuk hiaskan rumah-rumah dia dekat sana sebagainya dan sekalian. Maksudnya ada masa lapang sikit, boleh dia kutip satu dua daripada permata-permata tu. Kebanyakan masanya dia peruntukkan untuk menghiasi istana-istana milik dia, dan kebanyakan masa dia pada sehari itu dia digunakan untuk dia rehat, untuk dia tidur. Faham? Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga lebih dahsyat. Bila turun dia tengok ada satu istana dekat dalam tu, ada border, ada sempadan. Dia pergi cari pintu dia nak masuk. Pintu tak jumpa, tuan-tuan, dia pecahkan tembok, dia masuk ke dalam istana. Bukan sahaja dia masuk dalam istana tu, dia bermain-main dengan budak-budak di dalam istana. Dia bermain-main dengan dayang-dayang dalam istana. Dia main, tuan-tuan, dia langgar perintah-perintah dekat dalam istana. Dia kutip kata-kata milik raja dan sekalian muslimat. Dia langgar peraturan-peraturan Nabi semua yang ada dalam istana tersebut. Faham? Sampailah waktu dan ketikanya kapten kapal panggil, bunyikan semboyan. Bunyi semboyan. Waktu untuk balik. Semua orang bergerak balik. Ada yang bergerak balik tadi tuan, orang yang pertama tadi bawa balik dengan harta yang sangat banyak, yang sangat mewah. Subhanallah masallah. Kelompok kedua tadi pula, masya-Allah Rabbi, dia sedih sebab pergi. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan susah payah dia. Dia bangunkan istana-istana, rumah-rumah yang hebat-hebat. Penat lelah dia ditinggal situ saja tuan-tuan. Sedangkan yang dia dapat balik sekejap lagi tempat asalnya hanya 2-3 butir daripada mutiara-mutiara yang masing-masing. Faham? Yang ketiga lagi tuan-tuan, membawa kemarahan daripada raja tu. Dah dari pecah ceroboh istana tu semua. Kan? Dia melanggar peraturan istana. Dan balik tu pula tuan-tuan bersama digantungkan harta-harta yang dicuri-curi di leher-leher mereka. Semoga balik tuan-tuan sekalian bersama dengan kesedihan, sebab bukan setakat tuan-tuan tak mau balik harta benda walaupun sedikit, bahkan membalik dengan kemarahan daripada pemilik istana tadi. Balik tuan-tuan, maka sampailah kepada belayar mereka tu, sampailah mereka kepada istana milik raja yang sebenar. Bila sampai kepada milik raja sebenar, tuan-tuan, orang yang pertama tadi bawa harta benda yang banyak tu, maka disambut sebagai seorang raja, disambut sebagai orang kenamaan, diberikan tempat duduk yang istimewa, diberikan tempat duduk kemewahan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia membawa harta yang sangat banyak. Dia telah diangkat darjat daripada hari tersebut, sebab dia menjadi orang yang sangat mulia. Diberikan kepadanya raja pada ketika itu, subhanallah, raja sebenar itu memberikan kepada istana kemewahan yang dia boleh beli dengan harta-harta dia yang banyak. Duduk di istana kemewahan ini, duduk di meja kemewahan ini, makanlah, minumlah bersama-sama dengan orang-orang yang istimewa, orang yang mewah di tempat itu sebagainya. Subhanallah. Kelompok pertama tadi. Kelompok yang kedua tadi, tuan-tuan, waktu itu mula menyesal. Dia dipikirkan, subhanallah, dia mula diasingkan, masya-Allah Rabbi, subhanallah, dia tak ada apa-apa bekal untuk dia bawa dengan raja yang sebenar. Kelompok yang ketiga lagi lah, mendapat kemurkaan kepada raja yang sebenar. Mendapat kemurkaan bukan sekadar disebabkan dia melanggar perintah-perintah, maka dia dikurung dan dipenjarakan. Subhanallah sekalian. Dalam di sana dia bersusah payah, dalam di sana dia sakit, dalam di sana berhadapan dengan ancaman dan sebagainya. Juga sini pula ditangkap, dipenjarakan dan sebagainya. Masya-Allah Rabbi subhanallah. Dan demikianlah ibarat kita singkat sebentar di bumi Allah. Dia faham? Orang yang pertama, dia tahu bahawa dia duduk sekejap di bumi ini dan dia manfaatkan sungguh-sungguh waktu dia untuk dia beribadat kepada Allah. Sungguh-sungguh dia berusaha mencari bekal untuk kembali kepada Allah. Ibadat dia tak berhenti, dia letih. Dia tengok orang letih, dia pun letih. Kita sekalian misalnya ada Sayyidina Muhammad, tapi letih dia paksa dia juga untuk bangun juga. Dia mengantuk, orang dia pun mengantuk, dia tahu orang mengantuk, dan dia pun mengantuk, dia tahu. Tapi dia paksa, dia gagah dari dirinya, sebab dia merasa macam masa dia sangat suntuk untuk dia cari bekal untuk dia hidup di dunia. Nak faham?
Kelompok pertama. Kelompok yang kedua tadi tuan-tuan, musuh yang hidup di dunia ni, dia lengah-lengah, dia lalai-lalai dalam ibadah kepada Allah. Saya rasa kita duduk tempat yang tu. Yang kita sibuk buat ialah sibuk membina, menghiasi rumah-rumah tempat kita duduk sementara. Yang kita duduk dalam kabut cari ialah kita duduk dalam kabut cari-cari terus supaya kita boleh bermewah-mewah, kita boleh bersuka-suka waktu hidup di dunia ini. Yang kita terlupa tentang berkat untuk kita simpan bawa balik kepada Allah SWT. Akhirnya tentang menjadi kerugian kepada kita. Lebih malam jadi kelompok yang ketiga langsung tak simpan bekal, bahkan yang melanggar perintah Allah sekali. Allah yang mana Allah larang yang tu yang dia buat. Border sempadan yang Allah bagi pada dia ceroboh. Tidak. Benda yang Allah larang, Allah yang suruh dia, benda yang Allah suruh dia tak buat, benda yang Allah larang dia buat. Maka balik nanti dia tetap bertemu dengan Allah dalam keadaan Rasulullah SAW Muhammad. Dia mendapat kemurkaan Allah dan diasap oleh Allah SWT. Tetap pilih di antara tiga. Tetap nak jadi yang mana? Jadi kelompok pertama, jadi kelompok kedua, kelompok kedua. Kita ni tuan-tuan Rasulullah SAW Muhammad. Kita semua tahu yang masa kita tak panjang hidup tak panjang dengan masa di akhirat kita. Semua orang tahu. Ya. Kita tahu yang keadaan kita dalam kubur nanti lama sangat berbanding dengan kehidupan kita dunia. Kita tahu yang kubur kita nanti ada dua jenis. Satu kubur di taman syurga dan satu lagi di lubang neraka. Kita tahu. Semua orang tahu. Saya dan kita tahu nanti jika akhirat nanti kita akan hidangkan dengan dua tempat. Satu dalam syurga, satu dalam neraka. Semua orang tahu. Tapi kenapa kita masih tidak memilih untuk berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam ibadat kepada Allah bekal untuk kita kembali bertemu dengan Allah? Tak mahu. Faham kan? Tuan, kita jadi umat Nabi Muhammad diuntung tuan. Sangat sangat. Kita tak sama macam umat-umat yang lain. Umat yang lain tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni banyak istimewa Allah bagi. Sebab tu di dalam surga nanti orang yang paling ramai dalam surga dia adalah umat Nabi Muhammad. Cumanya kita dah jadi umat Nabi Muhammad, kita tak tahu kelebihan yang Allah bagi kepada kita. Dalam satu musalsal kitab tafsir yang telah dikarang oleh Imam At-Tabari, dalam dia mensyarahkan daripada surah Al-A'raf ayat 150, yang ayat menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa AS. Dia berasa sedih apabila dia balik daripada Rasulullah SAW mengambil mushaf daripada kitab Taurat tu. Dia turun-turun tengok tuan-tuan bagaimana umat dia waktu tu semua pekat menyembah Tuhan yang lain yang telah dibuat oleh Musa As-Samiri, kan? Sedih. Sedangkan waktu itu dia ada abang dia kepada adik dia tuan-tuan, saudara dia kepada Nabi Harun. Sedih. Salih semua. Dalam dia mensyarahkan ayat itu, Imam At-Tabari memetik satu kisah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang dicemburui oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa pernah minta nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nampak kata istimewanya umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa pernah minta jadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina. Kata ada Ibn Nu'man radhiyallahu kata ada witian tabi'in. Dan hadis ini dia sampai kepada tabi'in nama kata periwayatan. Kata ada cerita pada satu hari Nabi Musa AS telah berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, dalam kitab Taurat ini ada diceritakan satu umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan dalam kalangan manusia. Dia kata, ya wahai Allah, aku tengok dalam kitab Taurat ini ada satu kelompok umat yang engkau ceritakan dalam ini yang sangat engkau muliakan, yang paling terbaik di dalam seluruh umat manusia mereka ni, orang yang paling baik sekali, kata Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka tu umatku, wahai Allah. Nabi Musa minta orang yang diceritakan, kelompok yang diceritakan dalam kitab Taurat menjadi umat dia. Lalu Allah SWT menjawab, itu umatnya Ahmad.
Itu milik Ahmad. Siapa tu Ahmad? Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, katanya, subhanallah, wahai Tuhanku, dalam kitab ini ada diceritakan tentang umat terakhir. Ada diceritakan tentang umat terakhir yang akan dikeluarkan daripada bumi, dan mereka pula yang pertama akan masuk syurga. Jadikanlah mereka itu umatku. Allah menjawab, itu umatnya Ahmad. Kelompok dia jadi ceritakan kita Taurat ini, kata Nabi Musa AS. Mereka ni orang yang akhir sekali keluar daripada ini, daripada kelompok manusia umat seluruh, mereka ni orang terakhir. Dan tapi mereka lah orang yang pertama masuk syurga. Allah Subhanahu Wa Taala minta, ya Allah, jadikan mereka itu umatku. Tuan-tuan, ini spesialnya umat Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang pertama yang ditimbang dan dihisab di depan Allah dengan segala merupakan kemuliaan, kehebatan yang sangat hebat. Lama tuan dia nak dari daripada masyarakat. Selepas kita dibangkitkan nanti, tuan-tuan, sesuai yang Allah semua diceritakan dalam bumi. Selepas bumi dihampar, kemudian tuan-tuan diceritakan bagaimana nanti akan turun air macam pekatnya air mani lagi turun daripada arasy Allah, menenggelamkan kawasan yang namanya Mahsyar itu selama 40 hari dengan kedalaman 12 hasta. Kita yang tinggal dan sekalian masyarakat Muhammad tinggal tulang sulbi, tumbuh balik, tumbuh daging, tumbuh isi, tumbuh tulang, tumbuh balik macam kita sekarang tanpa roh. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk tiup sangkakala yang ketiga, yang roh kita duduk bersusun di dalamnya, terbang balik, masuk balik ke dalam roh, ke dalam jasad kita melalui hidung. Kita bangun balik pada waktu itu, tuan sekalian, masyarakat dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki, duduk berhimpit-himpit, tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, sampai kaki pijak kaki kawan kita sendiri, tuan-tuan, yang matahari duduk di atas kepala, Masya Allah, berpi panas, ada orang tenggelam, belum sebagainya, tuan-tuan, duduk beriput tu saja, Masya Allah, berpi dalam keadaan yang sangat tidak selesa, sampai kita menangis, tuan-tuan, sampai keluar air mata darah kita disebabkan terlalu lama ni kita menunggu. Bukan setakat kita, Masya Allah, lepas tunggu tu saja, kata ulama, sebagian pendapat riwayat sebut 70 tahun, tunggu saja, berdiri saja. Ada yang sebut 100 tahun, ada yang sebut lebih pada 100 tahun, tunggu saja, kata lamanya menunggu dalam keadaan sesak dan semua. Bukan pula tu, Masya Allah, dampak daripada langit turun bercahaya-bercahaya, Masya Allah. Ni siapa ni? Turun ni, kami penduduk langit yang pertama, yang jumlahnya sekali ganda daripada penduduk dunia ni. Turun pula berduduk di sekeliling kita, Masya Allah, menambah lagi kesesakan pada waktu itu. Turun pula langit kedua yang lebih ramai daripada langit pertama, turun bertambah sesak ni, bertambah sesak, sampailah langit duduk pun, Masya Allah, bagi subhanallah. Waktu itu semua minta supaya, Masya Allah, tolonglah segera kami ditimbang hisab, tolonglah segera. Tapi dah tak tahan dan duduk di pada masyarakat. Orang yang dipanggil awal untuk dihisab oleh Allah telah merupakan satu nikmat yang sangat besar. Siapa yang dipanggil oleh Allah, mai dan hisab dulu, Allah Akbar, lega amat sangat, dah berdiri dan duduk saja dah 70 tahun saja. Bahagia ni. Orang pertama yang akan dihisab nanti ialah di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang yang lebih awal kan? Sebab tu nak minta sangat-sangat tuan-tuan belum buat satu benda. Sekarang ni saya dalam kempen buat kempen apa? Kempen bangun tahajud. Kempen. Kenapa nak kena bangun tahajud? Kita ni tuan-tuan nak kena belajar bangun tahajud. Dah main betul banyak. Lama dah kosong. Orang lain semua dah boleh bangun tahajud, kita tak bangun tahajud. Tujuh je kita hari. Kena paksa-paksa diri dah, kena mujahadah sikit dah paksa diri untuk bangun tahajud. Sebab kelebihannya sangat banyak dan kelebihannya sangat besar kepada orang yang bangun tahajud. Kita ni kata nak kena jadi ahlul lail. Tak ahlul lail. Ahli malam. Ahlul lail. Sebab orang yang akan dimuliakan oleh Allah nanti daripada masyarakat, yang akan diangkat oleh Allah daripada masyarakat ialah di ahlul lail. Di malam. Yang pertama, tuan-tuan, kelebihan daripada bangun tahajud kita tahu wajahnya ada nur. Wajahnya nur, nampak percaya je.
pun dia tak pakai putih. Kan? Cerah sikit je wajah. Nur. Boleh nampak sangat. Sebab tu nanti Salih Alaihi Muhammad Nabi pernah cerita kepada para sahabat waktu dia mencari kita kat Padang Mahsyar. Mencari kita kat Padang Mahsyar. Sahabat bertanya, Rasulullah, macam mana kamu boleh kenal umat kamu, Rasulullah? Rasulullah kata apa? Aku nampak mereka berseri wajah mereka, putih-putih wajah mereka, disebabkan oleh anggota wudu mereka, disebabkan oleh wudu-wudu mereka. Nanti Nabi nak kenal kita dalam manusia pun, juta-juta manusia tu. Kalau nak Nabi kenal kita, tuan-tuan, orang yang Nabi kenal ni adalah orang yang sering berwudu, wajah anggota wudu mereka cerah. Nabi SAW kata macam kuda-kuda putih di celah-celah kuda hitam. Nabi nampak. Sebab tu tuan-tuan nak mudah Nabi SAW kenal nanti pada masa tentang wudu. Dekatkan sentiasa dekat dalam wudu. Dia orang selalu orang wudu ni mudah semayang. Ya. Jarang kita jumpa orang yang saya ni semayang rumah sikit tapi satu siap tadi wudu. Jarang orang macam tu. Selalu orang yang suka wudu ni orang yang sengaja semayang. Betul. Orang yang sentiasa konsisten wudu, saya nak minta tuan-tuan, tentu-tentu kita boleh buat amalan dia sentiasa wudu. Batal dia wudu pergi ambil, batal wudu pergi ambil. Orang yang sentiasa konsisten wudu ni, dia sentiasa kekal wudu ni. Yang pertama yang malaikat selalu duduk ni. Malaikat selalu duduk. Yang waktu tu malaikat akan memohonkan dua benda pada dia tuan-tuan. Salih. Malaikat duduk dengan dia tu, mohon dua benda. Kata Sayyidina Ali. Yang pertama, malaikat minta ampun pada dia. Ya Allah, tolong ampun dosa dia. Yang kedua, malaikat minta pada Allah, ya Allah, kasihani dan sayangilah dia. Malaikat minta supaya Allah sayangkan dia, orang yang kita sambut. Yang kedua, kelebihan orang yang suka berwudu ni tuan-tuan, dia mudah terdorong untuk buat ibadat, mudah tersemayang. Tuan-tuan, perasaan kita ni malas nak semayang ni macam susah lagi wudu. Waktu duha bukan ada apa nak buat. Nak ambil yang duha, yang malas bukan nak sembahyang tu malas, nak wudu, nak ambil wudu dia malas. Betul. Cuma kita dalam keadaan wudu, mudah nak sembahyang. Kita dah ada wudu dah. Pergi hujung Allahu Akbar. Apa nak sembahyang kita? Sebab apa? Sebab kita dah ada dalam wudu. Nak baca Quran mudah. Nak buat ibadat mudah. Sebab apa? Sebab kita dah memang duduk dalam keadaan. Jadi subhanallah tuan-tuan, biasa-biasa kita dalam keadaan. Dan harap nanti Nabi SAW nampak kita daripada masa tu cara putih bercahaya. Oh ni umatku, mari sini, walaupun aku tak pernah jumpa dengan kamu, tapi aku tak pernah jumpa kamu. Kenal kita wajah boleh bercahaya disebabkan wudu. Boleh ada tuan-tuan? InsyaAllah membaca apa nak boleh. Yang kedua tuan-tuan, amalan yang kita kena buat untuk Nabi kenal kita daripada masa nanti pada tuan-tuan. Banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Biasa kalilah kita berselawat. Sebab Nabi SAW sebut, orang yang paling aula untuk aku syafaat nanti daripada masa adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Faham tak? Biasa tu. Lidah tu biasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma biasa. Cakap sikit Allahumma salli ala sayyidina. Siapa nak tunjuk ke orang kan? Tak. Nak tunjuk ke orang tu hati kita. Kalau tuan-tuan niat nak tunjuk ke orang, dapat dia. Tapi kalau tuan-tuan niat buat kerana Allah, dapatlah pahala. Faham tak ni? Segala ke orang, segala orang kata apa? Terus ke orang dia nak kata kita buat ibadat untuk kita, kita untuk dia. Faham tak ni? Ya. Baik. Tuan-tuan sekalian, bersalih ala sayyidina Muhammad. Kita pulang kabut cak waktu itu tuan-tuan susah tu pada mana. Tapi tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad. Dalam ramai-ramai itu nanti di pada masa ada orang sebelum nak diterima amal Allah suruh bangun. Kita bila nampak neraka semua orang jatuh berlutut kata Allah, menangis sebab nampak neraka dahsyat, takut. Dah lah semua dah lah ketat. Nampak neraka di depan pula, datang dosa-dosa dari belakang. Takut tu tuan.
dalam juta trilion manusia yang duduk berimpun satu tempat yang penuh dengan kedahsyatan di pada masa itu. Tiba-tiba tuan Musalli alaihi wasallam. Yang kedua, mudah-mudahan itu dua-duanya. Yang kedua tuan Musalli lebihan daripada tahajud dalam ramai-ramai manusia di pada masa itu. Bayangkan kalau Allah tak mau tengok macam tu. Bayangkan dalam ramai-ramai yang duduk berimpun di pada masa itu, tiba-tiba Allah tak mau pandang wajah kita. Macam mana keadaan kita? Kita dah duduk seksa dan tiba-tiba Allah tak mau pandang kita. Macam mana keadaan kita? Tuan-tuan, akan ada nanti dalam pada masa yang sangat dahsyat orang-orang yang Allah angkat. Dia nampak kan? Dia duduk dalam posisi VIP. VIP dalam bahasa Al-Quran dia panggil maqaman mahmudah. Maqaman kedudukan mahmudah yang terpuji. Siapa orang yang akan dapat kedudukan yang terpuji? Yang dalam ramai-ramai manusia yang duduk serabu-serabu, yang duduk dalam keadaan kelam kabut, yang duduk dalam sesa, ada orang yang dapat kedudukan yang terpuji, yang Allah pandang dia, Allah nampak dia. Mereka ini kata Allah dalam Quran dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bih. Yang mereka ini daripada sebahagian malam mereka bangun bertahajud kepada Allah. Tuan-tuan nak dipandang oleh Allah di padang mahsyar? Nak tak? Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan bangun. Maksud ini Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan ni sekarang ni dalam kubur. Sekarang ni dalam kubur kata Ibnu Qutaibah. Salli ala sayyidina. Orang-orang yang duduk dalam kubur, kawan-kawan kita yang dah pergi meninggalkan kita ni, kawan-kawan kita yang duduk main sekali kita, kawan kita yang sekolah sekali kita, kawan kita yang bekerja sekali kita, yang duduk dalam kubur. Tuan-tuan tahu tak apa cita-cita dia? Apa cita-cita dia? Dia bercita-cita kalau boleh hantar balik ke dunia sekejap je. Aku nak ucap satu tasbih saja. Kalau lah izin ni cita-cita dia nak keluar ke dunia, cukup sekadar aku ucap satu tasbih dah memadai dah. Subhanallah saja. Kod tasbih itu boleh mengkafarahkan dosa-dosa aku. Kod dia jadi amalan yang terbaik dalam hidup. Tapi boleh tak? Kata Ibnu Qutaimah dalam kubur itu sekarang ini ada seorang yang nak minta kepada Allah. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, kalau boleh bagi aku naik dunia, nak sembahyang satu rakaat saja. Tak mau banyak, satu rakaat saja, lepas tu bagi sembah balik. Subhanallah. Kod satu tu boleh kafarah dosa-dosa dia. Kod boleh mengangkat darjat. Tapi boleh tak boleh kan? Tapi kita yang duduk di dunia yang belum sampai ke sana, kenapa nak baca? Nikmat tu kan? Seorang ulama dia cerita, aku membayang-bayangkan dia. Aku membayang-bayangkan kalau aku nanti dalam neraka. Kalau aku nanti dalam neraka, apakah cita-cita aku yang aku akan minta kepada Allah? Kalaulah waktu aku dalam neraka nanti, kata ulama ni, waktu itu Allah bagi pada aku ni satu permintaan. Apa yang akan aku minta? Dia kata, waktu itu aku nak minta farji'na na'mal salihan. Hantar aku balik ke dunia sekejap, aku nak buat amal soleh. Kalau aku jadi ahli neraka, kata dia, hantar aku balik ke dunia untuk aku buat amal soleh, kata kawan. Dan itu merupakan permintaan orang-orang yang duduk dalam neraka. Semua orang minta. Yang kedua, dia kata, kalaulah aku ni jadi ahli syurga Allah, kata ulama tersebut, dan Allah bagi pada aku ni satu permohonan, satu permintaan. Apa yang akan aku minta? Katanya, aku akan minta aku dikembalikan ke dunia untuk aku tambah amal-amal. Sebab nikmat yang aku dapat ni, aku nak dapat lebih banyak nikmat daripada amalan aku. Nak minta hantar balik ke dunia untuk aku buat amal. Sebab dalam syurga tak boleh buat amal, tak payah buat amal. Nak tambah tak boleh lah. Pilih hantar balik untuk minta amal. Anda faham ni? Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, kata ulama, lalu aku berkata kepada diriku sendiri, cita-cita tu Allah sedang bagi kepada aku sekarang. Cita-cita yang dinak, yang dimahukan oleh orang-orang dalam neraka, cita-cita ini dicita-citai oleh orang yang
duduk dalam surga. Sekarang ni aku sedang menikmati dia, iaitu kehidupan di dunia. Kenapa perlu aku baca? Kena faham ni. Bila masuk kat dalam tu, minta tak boleh baca balik dah. Sekarang ni waktu dia, apa buat? Tuan-tuan nak bazir, besok tak mahu bangun tahajud. Bila nak bangun tahajud? Rusak. Hidup ke rusak? Jangan sampai mati pun menyesal kita tak sempat nak buat. Tumpang hidup. Bila waktu untuk kita tanam pokok dan kita siram dan kita baca, kita petik dan jadi akhirat. Tuan-tuan jangan jadi orang yang kedua tadi, yang sibuk buat bangunan, sibuk buat rumah. Enggak. Tapi akhirnya balik rumah Allah, balik bertemu dengan Allah. Bukan apa pun tak ada. Sebab apa? Sebab dilalaikan dengan tempat yang sementara. Kita faham yang saya cerita ni? Faham ni? Macam Lena Allahumma salli alaihi. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, nak Allah nampak kita nanti di padang mahsyar. Yang ketiga, tuan-tuan, waktu di padang mahsyar nanti, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu kita duduk dalam keadaan beratur untuk pergi di limbang hisab, semua orang duduk dalam saf-saf masing-masing. Waktu itu kita berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Mau kita tak takut tuan-tuan, dosa kita banyak. Kita semua nampak-nampak dan dosa-dosa kita itu duduk di atas bahu-bahu kita. Tuan-tuan ingat, waktu itu akan ada orang yang berjalan dengan muka-muka dia di kalangan kita sebab dosa yang dia buat. Ada di kalangan kita nanti yang akan bangun di padang mahsyar nanti dalam keadaan mata buta, telinga pekak, mulut bisu, komplit. Kalau dunia, orang yang mata buta, telinga dia takkan buka, itu hasilnya. Orang yang telinga dia pekak, mulutnya bisu, matanya dia takkan buka, sebab dia perlu kepada salah satu daripada baca itu. Tapi di akhirat ada orang yang bangkit total tak? Semua tak ada. Mata buta, telinga buta, mulut bisu. Kenapa tuan-tuan? Waktu dunia dulu Allah bagi mata tak mau lihat kebesaran Allah. Waktu dunia dulu telinga dan tak mau dengar daripada hukum-hukum, daripada tuan-tuan pengajaran-pengajaran yang Allah ceritakan kepada dia. Mulut dia tak mau guna untuk agama Allah. Waktu bangkit nanti tuan-tuan gelap, buta mata, telinga pekak, mulut bisu. Allahumma salli ala sayyidina. Kita nampak dosa-dosa yang duduk di atas bahu kita pada waktu itu. Waktu bila tegak dengan Allah, semua orang akan takut, semua orang akan jatuh berlutut kata Allah, sampai menangis dan keluar mata damai sebabkan takutnya dia kepada Allah. Waktu itulah tuan-tuan, tiba-tiba Allah panggil dan Allah suruh bangun sekelompok daripada manusia. Bangun, bangun orang ini, bangun. Siapa subhanallah yang bangun tu? Waktu itu tuan-tuan, Allah bacakan satu ayat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita seperti pernah mendengar, tapi di mana ya? Surah apa kan? As-Sajdah. Selepas kita sujud tu kita bangun kan? Tatajafa junubuhum, mana tu? Ayat tu cerita apa? Ayat tu cerita kelompok yang akan dipanggil nanti untuk diri di padang mahsyar. Waktu semua orang duduk jatuh, semua orang takut dengan neraka yang menjulang-julang di depan tu, Allah panggil orang dibangun. Siapa tuan-tuan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang merenggangkan musuh-musuh mereka, yang memisahkan musuh-musuh mereka daripada tempat tidur mereka, bangun bertahajud berqiyamul kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan khauf, dengan takut, sungguh-sungguh takut, takut dosa dan takut amal yang tidak diterima, takut akan neraka, takut dengan azab, takut dengan kubur, takut dengan segala ancaman daripada Allah. Wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka infakkan, keluarkan daripada harta-harta mereka, infak ke jalan Allah SWT. Kelompok ni bangun. Kita yang ada bertahajud dulu bangun. Waktu tu tercengang-cengang semua kita. Kenapa ni Allah panggil, kenapa Allah panggil ni? Sebab semua orang dalam keadaan takut. Adakah nak diterima amal ni? Gelisah Allah saja yang tahu.
tuan. Kalau nak bayar tak erti tuan, sebab kita belum ada waktu tu. Tuan boleh bayar hukuman duduk di depan, sedangkan kita kesalahan dalam diri. Kalau dijatuhkan hukuman penjara, ketika kita rasa macam lemah lutut, nak duduk berapa lama dalam penjara. Penjara tu bukan mati lagi. Tapi kalau jatuh hukuman penjara, rasa macam lembut lutut nak masuk dalam penjara. Ini api neraka di depan tuan. Yang tubuhnya yang dibakar tuan, lekang daging kulit dia tuan sekalian, tubuh balik, Masya Allah Rabbi. Nak pergi dia sentiasa rasakan kepedihan neraka. Orang yang duduk dalam neraka tuan, kalau diangkat dia, ahli neraka diangkat dia dan diletakkan di api yang paling panas dalam dunia tuan, dia boleh tidur, boleh lena, disebabkan sejuknya api yang paling panas dalam dunia dan dibandingkan dengan panasnya api neraka. Waktu itu neraka di depan dan kita tahu kesalahan itu ada dengan kita. Waktu itu kita akan merasa sangat takut. Tiba-tiba kita dipanggil bangun. Allahu Akbar, kenapa ni panggil bangun ni? Nak asap ke? Ataupun nak ditimbang amal ke? Takut, subhanallah. Lalu malaikat, lalu Allah kata, malaikat, bawa mereka masuk surga Allah. Bawa mereka masuk surga. Apa tak payah timbang? Masya Allah, Rabbi SWT. Tunggu tuan-tuan sematkan. Masuk tu, Masya Allah. Kita tak mahu macam tu. Kita nak macam tu. 3 orang je nak. Kau pernah bukit-bukit je. Aduh. Tuan-tuan, macam tu punya offer Allah nak bagi kepada orang yang bangun tahajud tu. Tak mahu lagi. Sebab tu saya nak minta sungguh-sungguh tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Bangun, start besok. Start besok, kita bangun lagi. Tak usah tak lambat, tak usah letih, tak usah tak payah banyak dorongan. Sebab kita bukan jenis orang yang sembahyang banyak. Kita jenis orang sembahyang sikit. Ya tak? Sembahyang banyak itulah sejak waktu Ramadan tu pun setakat minggu pertama aja, minggu kedua dah tak sembahyang. Aduh, faham kan? Dorongan. Lagi 10 minit sebelum masuk waktu subuh tu bangun. Dia dulu sembahyang 2 rakaat, lepas Fatihah baca kuliah, ayat kafir. Orang tu baca sebab Fatihah baca Allahu Akbar. Tapi bagi salam dia kat tangan doa sikit. Lepas doa tu Allahu Akbar, masuk subuh, hampir main subuh. Sikit aja. Boleh kan? Banyak jemaah Allah nak bagi mujahadah pada subuh-subuh ni. Pasal apa? Istimewanya orang yang bertahajud kepada Allah SWT. Kita kena jadi orang istimewa, tapi susah nak buat. Benda mahal memang susah apa nak buat. Sorry, benda mahal memang sikit orang boleh buat. Benda murah ramai orang boleh. Betul tak? Benda murah ramai orang boleh dapat. Benda mahal sikit orang boleh dapat. Tuan-tuan, jadilah orang yang sedikit tu. Majlis tak payah dah nak tahajud tuan. Nak tahajud sekarang ni. Majlis dah masuk kubur, orang nak tahajud tak jalan. Nah, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, orang yang paling awal untuk dihisab. Pergi depan Allah nak hisab awal, itu merupakan satu kenikmatan yang sangat. Masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, wahai Allah, jadikanlah mereka tu umatku, kata Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah, itu umatnya Ahmad. Nabi Musa berdoa lagi, dia kata, wahai Tuhanku, dalam kitab ini ada diceritakan tentang umat yang membaca kitab mereka dengan sepenuh hati. Lalu mereka mampu menghafaznya. Tidak pernah ada umat lain sebelum ini yang mampu menghafaz kitab-kitab mereka. Dalam kitab ni ada cerita satu kelompok yang mereka ni, Masya Allah, bila baca Quran, bila baca kitab mereka itu baca dengan sepenuh hati. Bukan setakat baca dengan sepenuh hati, mereka mampu menghafaz kitab-kitab mereka yang tidak pernah dibuat oleh umat terdahulu. Subhanallah. Itu kemuliaan Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad. Ada benda yang sayangnya tuan-tuan, orang hafaz Quran, kita tak hafaz Quran. Sayang. Bahkan sampai tak teringin pun tak hafaz Quran kita. Dia dapat kita dengan Quran. Yang pertama, belajar Quran. Yang kedua, membaca Quran. Baca Quran ada 2 jenis. Satu membaca yang jenis sambung hari ini satu muka, esok satu muka, sampai berapa lama dia khatam Quran. Itu kena buat setiap.
Membaca Quran juga tentang dalam bentuk tentang sekalian surah-surah amalan yang kita buat pada setiap hari. Surah Waqi'ah. Mas'ud bila dia meninggal di zaman Sayyidina Osman, nangis-nangis dia. Osman dia nangis, kenapa ni? Dia takut dosa-dosa. Dia jangan takut dosa kamu tu apa? Sangat kamu tuduh dengan Nabi SAW. Ni anak-anak kamu nak tinggal apa dia? Tak apa, aku tak takut sebab aku dah suruh mereka beramal macam mana Nabi suruh beramal. Surah Waqi'ah yang takkan pakai dah. Takkan miskin dah sampai bila-bila tu orang beramal surah Waqi'ah. Tentang beramal di surah Waqi'ah sekarang. Miskin bukan hanya di dunia, di akhirat pun tentu akan miskin. Salih alaihi. Faham? Lagi surah Al-Mulk malam-malam kita baca. Waktu nak tidur, pada waktu tidur, waktu nak tidur atau waktu sebelum tidur, kata Nabi SAW. Ya Allah akan angkat tentang azab kubur dia diangkat. Orang yang baca surah Al-Mulk. Sebenarnya kita waktu nak tidur dia tentang susah nak baca waktu. Baring. Kalau tak baca apa-apa payah lena. Baring pusing sana tak boleh pusing, tak boleh masuk ruang kaki, tak boleh lena, tak kaki, tak boleh celah kaki, tak boleh tidur. Cuba baca Quran. Bis. Lena tu. Bantang bis. Berkat. Habis baca awal sikit. Lepas daripada sembahyang maghrib baca, lepas Isya baca sikit. On the way nak balik kejap lagi entah dia tak Quran baca. Dia kata, saya sama. Susah tak hafaz. Ya, hafaz tu. Surah Waqi'ah bukan banyak orang, 90 ayat dia. 90 Aduh. Lagu apa-apa semua boleh. Lagu tidak. Sakitnya tu di sini pun tahu. Kau apa-apa pun tahu. Kau dia awak di mana pun tahu. Semua boleh sampai. Masya Allah. Tak cukup lagu Melayu, lagu orang putih dia hafaz. Tak cukup lagu orang putih, tak ada segala lagu Hindustan pun dia hafaz, tak faham pun tak. Kenapa Quran tak kena hafaz? Sebab tak teringin nak hafaz. Tak teringin nak hafaz. Itulah nilai kasih sayang kita kepada Allah. Tuan-tuan, sayang dekat seorang tu, kalau boleh tiap hari nak jumpa dia. Sayang dekat seorang tu, kalau boleh tiap hari nak duduk rumah dia. Sayang dekat seorang tu, setiap kalam dia kita nak hafaz belakang. Betul tak? Tapi kalau Allah kita tak perlu bernafas, itulah nilai kita kepada Allah. Cuma nak nampak, dia dah sayang dia usah berkarat dia usah. Karat dah otak dia tak dia apa. Ialah karat pernah cuba dan apa? Tak pun tak pernah cuba pun saya berkarat dia usah, dia dulu kira berkarat dia. Sekali pun tak pernah try. Hafaz, ingat tak ingat, tu cerita nombor 2, usaha nombor 1. Betul yang ni? Kata Mufti Kedah, ada orang baca Quran, bila dia mati, Quran simpan dekat rak, dia masuk dalam kubur seorang-seorang. Ada orang baca Quran, dia mati masuk kubur, Quran ikut dia masuk dalam kubur. Ada orang baca Yasin, bila dia mati, Yasin simpan dekat rak, dia masuk seorang-seorang dalam kubur. Ada orang baca Yasin, bila dia mati, Yasin ikut dia sama-sama dalam kubur. Siapa orang tu? Yang hafaz Quran itu dalam dada dia, Yasin itu dalam dada dia, ikut dia masuk dalam kubur dia, jadi peneman dalam kubur. Ambil surah. Yang ketiga tuan-tuan, Salih alaihi wasallam dia panggil hak kita dalam Quran yang ketiga ialah untuk menghafaz Quran. Hafaz. Ambillah surah-surah apa yang kita belajar lah. Ada seorang umur dia 60, lepas dia pencet, dia 30 juzuk khatam. Hafaz Quran 30 juzuk selepas dia pencet. Lepas pencet menghafaz Quran dan habis 30 juzuk. Tuan-tuan jangan tunggu nak pencet. Saya dapat pencet ni pun saya hafal Quran. Silap tak sempat pencet ni. Sebab baca dulu. Allah. Faham kan? Dia dapat hidayah tentang dulu. Pencet. Terus sungguh-sungguh kita masuk pusat tahfiz Quran, hafal Quran. Sebab tu saya mengaji di Yaman, ada seorang tuan-tuan pencet. Dulu mengaji bahasa Arab tu sana. Dan pencet dah ustaz, ni saya nak menjalani ilmu agama, saya duduk di Yaman. Pencet tu buat je kan? Masya Allah. Kita pencet, extend ustaz, extend. Pasal apa extend? Ustaz tak apa nak buat ustaz. Extend, ambil apa kontrak kalau ustaz, daripada dulu saja di rumah ustaz.
buat tu biasa-biasa. Tak ada apa nak buat, tak main risau pun apa nak buat. Punya banyak pun tak buat, tapi kita tak ada apa nak buat. Pasal apa? Pasal dia tak tahu apa dia nak buat. Pasal apa? Pasal dia tak pernah mengaji apa yang dia nak buat. Tahu kan? Masya-Allah. Kemuliaan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad yang dicemburui oleh Nabi Musa AS ialah mereka menghafaz ayat mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kata Muslim salli ala sayyidina. Allah menjawab. Lalu Nabi Musa berdoa lagi, dia kata salli ala sayyidina Muhammad. Ya Tuhanku, di dalam kitab ini ada diceritakan tentang umat yang beriman dengan apa yang disampaikan kepada mereka dan tentang umat-umat sebelum mereka. Dan mereka terpilih pula untuk menghadapi Dajjal. Jadikan mereka umatku. Ya subhanallah. Dia cerita dalam kitab tu, mereka ni umat ni, mereka ni beriman dengan apa saja yang Allah ceritakan. Umat terdahulu, cerita tentang kemudian, cerita akan datang, semua mereka beriman kepada dia. Dan mereka ni pula terpilih untuk berhadapan dengan Dajjal. Jadikan mereka umatku, kata Nabi Musa. Mereka pilih rupa yang berhadapan dengan Dajjal merupakan satu kemuliaan. Kan? Kita memang duduk pada waktu dia, kan? Cerita pasal Dajjal, cerita lain, orang Assalamualaikum. Panjang cerita. Dan memang kita telah berada pada waktu yang Dajjal ini bila-bila masa dia akan muncul. Sebab tanda-tanda nak muncul Dajjal dia telah duduk di depan-depan mata kita. Ada masa dan ketika kita ambil fikir sedang pilih ke Palestin. Boleh pergi sekarang ke Palestin. Dan pergilah. Bila 10 minit pergi ke sini. Pergi tengok Masjid Aqsa. Pergi tengok tanda-tanda kebesaran Allah. Pergi dengar cerita tentang hari-hari Nabi SAW, cerita tentang akhir zaman yang terang-terang duduk di depan mata-mata kita di duduk di Palestin dan duduk. Tegak kita tengok bagaimana hijau yang tentang padang-padang pasir sekarang menjadi hijau. Bukan akan dibuat manusia tentang turunnya sani yang turun hujan itu banyak menyebabkan padang pasir jadi hijau. Padang pasir hijau itu tentang bisa sebut dan tamu saat dan tamu dan al-ma'arif hujan wasbab. Tak akan terjadi kiamat sehingga kamu lihat tanah pada pasir dia bertukar menjadi hijau dan penuh dengan sungai-sungai. Jadi tak. Tapi tengok bagaimana Tasik Tabaria atau Tasik Galilei sebagai tanda nak muncul Dajjal telah pun kering. Itu cerita. Baik. Kemudian tuan-tuan musalli ala sayyidina Muhammad, dia sambung lagi. Nabi Musa berdoa lagi, dia kata, ya Tuhanku, di dalam kitab ini diceritakan tentang umat yang mendapat kebajikan pahala hanya dengan berniat. Dan jika mereka melakukan pula ganjaran itu akan digandakan sehingga 100 kali ganda kebajikan. Jadikan mereka itu umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Umat yang membaca kitab Taurat ni, mereka ni niat saja nak buat baik, Allah bagi pahala dah. Niat nak buat baik, Allah bagi pahala dah. Kalau dia buat baik tu Allah ganda sehingga 100 kali ganda kebajikan. Subhanallah. Kita ni spesial. Sebab tu umat Nabi Muhammad tak logik masuk neraka. Satu niat nak buat dosa, bangun niat nak buat jahat, Allah tak kira dosa. Jom kita rongkit. Jom sekat jalan. Tak jadilah. Lagi jadi bapa ni patah balik dapat satu pahala. Dia Ustaz tak boleh karaoke kan? Boleh nak karaoke. Karaoke di rumah. Isteri pegang hotel bedak tu, suami pegang hotel ayat mineral tu, nyanyi berdoa. Tidak akan gambar dah berdoa kat rumah. Tak boleh pergi kat tempat-tempat pusat karaoke. Ada seorang tak mesej dia, Ustaz saya nak pergi tengok wayang, tak boleh. Student saya kata pergi kan. Nanti make sure lah jangan mati kan. Bila Ustaz juga itu dia suka, kita bukan tahu kita lagi kan. Tiba yang tengah tengok wayang mati kan. Tiba tengah karaoke mati. Kumpulan cinta. Quran. Surah Surah AJK, surah surah AJK, surah Al-Muflisin. Pinggiran tu. Pinggiran itu ditinggal dunia dalam Tuhan karaoke. Mana? Ketika mayat dijumpai mikrofon dalam mulut dia.
Tuan-tuan kalau orang baca, orang kata apa? Amboi solehnya dia mati. Dia tahu kata tu. Dia mesti jaga tenang yang tempat dia. Kau kata Allah. Orang kata tak ada tempat dia, kasihan dia nak mati. Kita tahu lah. Allah SWT. Faham tak? Tak tahu tu tak nak mati mana, cari tempat yang elok. Kita mati. Dia niat nak buat maksiat, Allah tak kira dosa lagi. Selagi dia tak buat. Kalau dia patah balik, dia cancel, dia boleh buat, Allah bagi dia lepas. Tapi tuan-tuan, kalau dia buat juga kemaksiatan tersebut, Allah kira satu dosa. Kalau itu pun Allah kata dekat malaikat-malaikat, jangan diangkat malam. Kalau dia minta ampun, padam macam dia akan buat dosa. Boleh pusing pada dosa. Tapi kalau dia nak buat baik, baru niat nak buat baik, Allah dia kena satu malam. Tak kata nak pergi masjid, mampu sendiri lah poket, nak buat duit dalam kamu. Dapat dah satu balan ni. Nak jalan dia pun air tempuh, sedap pula air tempuh ni. Mungkin air tempuh tu kan. Pahala dia tu kekal lah. Saya ingat kan, kalau kita pergi letak duit dalam tabung ni. Letak duit dalam tabung. Dapat apa tuan? Apa dia kata? Sedekah, apa dia kata? Sedekah. Semayang. Apa dia kata semayang? 10 kali kata kan? Semayang berjemaah apa kali kata? 7 kali kata. Sedekah RM1. Berapa kali kata? Siapa tahu? Berapa? Pak Haji makan je. Berapa? 10. Astaghfirullahaladzim. Surah Al-Baqarah ayat 265. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Bandingan derma kamu infak ke jalan Allah seperti satu buah tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. 100 kali 7 700. RM1 masuk tabung nilai sisi Allah 700. Ini. Berapa persen tu? Berapa persen? 700%. Tidak. 300 dia buat RM1 tak? Tapi kita buat RM700 lah. Yang ini tak payah pun ni. Tak payah pun kan? Dia kata jalan-jalan. Jadi kalau masuk deposit ni berapa persen aja dia interest. Dia kata 4.1 tu sah. Oh 4.1. Apa yang masuk? Anda sikit sah 4.1 ni. Sikit lah. Kalau 6%, 6% dulu boleh itu sah 6%. Ramai orang masuk sah kalau 6%. Kalau 10%, 10% lagi ramai sah. Tak pernah buat. Kalau 10% dia saya ingat orang keluar duit semua masuk dalam bank kami sah. Kalau 100%, 100% sah. Masya Allah, lagi semua orang masuk dalam bank kami pun tutup. Tak boleh nanti. Tidak. 100 masuk dapat 100 dividen. Oh, Masya Allah. Tidak. Taklah kalau boleh lah bagi 100% tu, agak-agak lah. Orang masuk duit lah. Ya agak-agak lah tuan-tuan nak biar masuk. Oh semua orang pergi kita keluar duit kita semua masuk dalam bank. Dah 100% Masya Allah. Tuan-tuan, orang janji kepada kita 10% pun kita berebut nak dapat tuan-tuan senang atas janji manusia. Tiba-tiba Allah janji dekat kita 700% kita tak percaya. Kalau tuan-tuan percaya, tuan-tuan keluar semua masuk dalam tabung lah. Tak? Tak cakap kalau lagi dalam tabung. RM1 dia keluar. Kenapa manusia boleh offer dekat tuan-tuan 10% tuan-tuan berebut nak dapat tu, tapi Allah offer pada tuan-tuan 700% tuan-tuan tak mahu terima? Iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi banyak. Kawan saya pun semalam dia minta mesej, Ustaz, saya baru bagi RM50 Ustaz, saya dapat balik RM500. Immediate. Antara benda yang Allah bayar cash ialah sedekah. Ada satu company tu yang saya duduk bayar setiap bulan, dia bayar buku di mahat. Setiap bulan dia bayar gaji di madrasah saya terima.
Setiap bulan tak payah risau, dia akan banking. Dia ada ribuan biji rumah, dia ada masalah ada Muhammad, tempat-tempat proses-proses simen yang banyak. Ada satu kori misalnya sebab apa ni pasir dekat tubuh sama ada orang tu. Dan 10 sen pun tak hutang dengan bank. Boleh bayangkan? Dia kata apa? Ustaz, saya hanya berhutang dengan Allah. Kalau nak selesai satu masalah, dia pergi settle, dia pergi sedekah, Allah akan bayar balik cash. Pernah jadi tentang satu cerita, saya sama pasal pengalaman. Waktu tu saya nak buka yang di Kelih tu, nak buka pengambilan baru untuk perang hafiz saya. Ini jumpa dia kata, tuan saya perlu Quran dalam 30 naskah. Quran ni untuk agak atas, bawah ni ada Madam, ada Juzul Ammar, ada Muslimah, ada Iqra'. Saya perlu 30 biji. Dia kata, saya nak beli Quran ke Ustaz, boleh saya bayar cash tak? Kalau cash Ustaz, perlu lama. Kalau bagi dalam 300 bolehlah saya pusing-pusing ni. Dia kata, dia bagi kerajaan. Ni boleh saya cek ke Ustaz? Cek. Nak boleh ada nama apa? Dia nak ada nama madrasah Mahmudiyah. Okay. Nak internet semua apa? Kerajaan saja. Saya minta apa tadi? 300. Syuri RM5,000. Saya minta 300, dia bagi RM5,000. Kalau saya tahu, saya minta RM1,000. Dia bagi RM5,000. Tuan-tuan, beberapa lama selepas tu saya call. Kami pergi jumpa dia, saya jumpa dia syarah. Ustaz tahu apa jadi? Dia kata, Ustaz, saya buat satu application. Nilai dia lebih kurang 15 juta projek itu. Kemudian rejected. Proposal dia tu, yang nilai 15 juta tu telah dia reject. Kalau sekat reject, file tu dah close. Betul? Tak lagi. Yang ambil lepas. Jadi tiba macam mana tak tahu subhanallah, boleh dipanggil balik. Panggil balik Ustaz Anas Muhammad. Panggil balik, meeting balik, buka balik file yang dah reject tu. Buka balik file tu, cancel reject tu, owner balik projek tu dengan nilai 30 juta. Lebih baik, saya minta 15 juta bagi 30 juta. Sebab saya pergi masjid 9 hari, 10 hari saya iktiraf di masjid, tak keluar-keluar. Saya mesti orang bagi kan bagi 5,000 dapat 30 juta. Janji Allah, Allah bayar cash. Dia yakin semua tuan-tuan. Lagi dia nak selesai satu projek, lagi dia bagi. Lagi selesai projek, lagi dia bagi. Allah tunjuk. Dia dah dapat ainul yakin. Dia bisa. Kita tak yakin. Kadang-kadang Allah bayar balik bukan dalam bentuk cash. Sedekah bila tu Allah bayar balik dalam bentuk yang lain, yang lain, kesihatan. Bila kita sakit, kita belanja lebih, kita tak perasan. Bila beli ubat, kita pergi semua tapi Allah bagi kita sihat. Allah tahan diri kita juga. Anak-anak kita sihat, anak-anak kita tak buat perangai, anak-anak kita semayang, anak-anak kita dengar perintah semua kita sihat, anak-anak kita jadi orang-orang yang cerdik, pandai mengaji. Itu semua nikmat-nikmat kadang-kadang Allah berperang dengan cash yang kita bagi. Yang paling penting kita akan tengok tentang rezeki kita akan jadi berkat depan kita semua. Subhanallah. Ini cerita kan? Baik, ini amal Allah bagi. Umat Nabi Muhammad, Allah kata pahala. Ni subhanallah. Sebab tu tak logik kita umat Nabi Muhammad pergi depan Allah dosa banyak pahala sedikit tak logik. Perumpamaan mudah saya selalu sebut. Kalau keluar pagi-pagi buat satu jahat, buat satu baik. Satu jahat, Allah kena satu dosa. Betul. Nak masuk syurga Allah, pahala banyak, dosa sikit. Pahala banyak, dosa sikit itu syurga. Dosa banyak, pahala sikit itu syurga. Tidak. Tentang nak masuk syurga, subhanallah, pahala banyak, dosa sikit. Pagi-pagi keluar rumah, buat satu jahat, buat satu baik. Satu jahat, berapa dosa? Satu dosa. Buat satu baik, contoh sedekah, berapa pahala? 700 pahala. Satu dengan satu je. Tuan, tengok ni 1, 2, 3, 4, 5 sampai 700 lebih. Betul tak? Nak bagi sama jahat dengan baik, berapa kali jahat dia kali dapat? 700 kali jahat. Betul tak? Takkan jahat kali dulu kan? Betul tak? Subhanallah. Itu nak cerita tak logik yang buat Nabi Muhammad. Kita pada Allah dosa banyak pahala sikit. Tapi mustahil. Tak mustahil. Kenapa tak mustahil? Pasal ramai orang jahil dia tak ada dapat. Contoh yang datang balik kita, paling tidak kalau 3 usus. Nah, baik tuan-tuan, masalah asal Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad ni itu kelebihan. Sebab tu tuan-tuan, tolonglah setiap hari susun jadual amal kita ya. Susun jadual amal kita.
janji ganjaran pahala yang sangat banyak. Tuan-tuan yang main malam itu tulis dia apa yang kita dapat pada sekarang. Tulis dia supaya kita ni ada guideline. Ada guideline apa yang kita dapat pada sekarang. Yang pertama tuan-tuan, mulakan kehidupan tuan-tuan pada setiap hari dari kita bangun bertahajud pada Allah. Mulakan. Paling lekeh, paling kurang 2 rakaat. Ni yang saya nak abang ni tuan-tuan ni, amalan-amalan yang biasa-biasa, simple-simple je. Amalan orang awam macam kita. Yang kedua tuan-tuan, selepas daripada kita tahajud tu, kita pergi untuk kita buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Selepas azan, buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Tadi pahala tahajud saya dah cerita lah, apa lebih yang Allah bagi. Yang kedua tuan-tuan, sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh. Dia panggil sunat fajar. Yang Nabi SAW sebut rakaat al-fajar khairun min ad-dunya wa ma fiha, lebih hebat pada dunia dan sekalian. Faham? Habis. Kemudian tuan-tuan pergi pula sembahyang subuh berjemaah. Please, tak perlu pergi sembahyang subuh berjemaah. Jangan sembahyang subuh. Waktu itu Nabi SAW kata apa? Man salat subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahala bagi seperti dia bangun qiyam mulai subuh malam. Macam dia bangun qiyam mulai daripada maghrib sampai subuh, straight tak berhenti. Masya-Allah. Satu pahala. Habis selepas sembahyang subuh, tuan-tuan duduklah dalam tahiyat akhir. Waktu tahiyat akhir tu, selepas bagi salam baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa lagi? 10 kali dalam keadaan kaki masih duduk dalam tahiyat akhir. Jangan berganda. Dia akan dapat apa? Allah akan bagi 10 pahala kebaikan. Allah akan angkat 10 dosa kejahatan. Allah akan angkat 10 darjat daripada hari tersebut. Ada lagi? Ada. Allah akan jauhkan dia daripada gangguan syaitan pada tersebut. Ada lagi? Ada. Allah akan jauhkan dia daripada musibah yang dia naiki pada tersebut. Ada lagi? Ada. Dia akan menjadi orang yang paling banyak zikir dia pada tersebut. Melainkan ada orang yang lebih banyak zikir dia pada tersebut. Faham ni? Lama dah dapat dari Allah sejak ya. Tapi tak lenguh Ustaz. Tu imam sepanjang saya nak baca la ilaha. Buat tak habis. Okay, lambat sangat tuan-tuan, dah dulu seorang cepat. Tapi tak ikut dia boleh tak? Boleh lah. Kalau imam baca 3 kali, kita nak baca berapa kali? 10 lah. Imam tu tak main, imam tak main. Bukan imam sikit. MasyaAllah. Kemudian baca Allahumma ajarna minanna. Apa kali? 7 kali. 7 kali pada waktu subuh, 7 kali pada waktu maghrib. Waktu lain semua 3 kali. Sama dengan ayat Allah pada syarikat tadi. 10 kali pada waktu subuh, 10 kali pada waktu maghrib saja. Yang ini semua 3 kali. Faham? Pasal apa? Kalau dia mati pada siang tersebut, sedangkan pada paginya dia baca Allahumma ajarna minanna, maka Allah akan mengangkat dia, jauhkan dia daripada neraka Allah. Kalau dia mati pada malam tersebut, sedangkan maghrib dia baca Allahumma ajarna minanna 3 kali itu, maka dia akan dijauhkan daripada neraka Allah. Faham ni? Kemudian subhanallah, jangan lupa yang ini tolong, jangan lupa dah sampai bila-bila, tolong jangan lupa, jangan tinggal dah. Apa dia yang disebutkan kata? Man qara'a ayatal kursi duridul li salatin maktubatin lam yamna'hu min jannah ila an yamut. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas mayang dia, maka takkan ada apa-apa yang akan menghalang daripada masuk surga melainkan mati. Sekarang ni mati akan menghalang dia masuk surga Allah. Setiap kali dia lepas mayang fardu, dia baca ayat kursi. Faham ni? Sudah baca? Baca Ustaz, kalau imam baca, imam tak baca, saya baca. Bukan ikut imam baca, ikut ilmu kita. Faham? Kemudian lepas daripada itu, tolonglah baca Quran walau 1 muka, walau 1 ayat, walau 2 ayat. Tolonglah buka Quran sebelum kita nak bangun daripada kita ni, ilmu sebagai lepas daripada subuh. Buka Quran. Faham ni? Kemudian tuan-tuan, selepas daripada itu, tolonglah istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim 100 kali. Waktu mana? Waktu tuan-tuan tengah try pergi kerja tu, duduk je dalam kereta nak pergi kerja tu, Astaghfirullahalazim 100 kali. Nak cantik sikit, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Nak cantik lagi, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ha.
Nak cari lagi 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku pula kami ni'matika alayya wa aku bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian tu Sayyidul istighfar, urus ke istighfar 3 kali pagi, 3 kali. Kemudian sekali tuan buat apa? Rakaatan duha, buat 2 rakaat. Habis. Kemudian tuan sekali sampai zuhur. Sampai zuhur buat apa? Buatlah 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Atau bila ada masa yang lapang, buat Nabi SAW kata, man hafadha 4 raka'atan. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum daripada zuhur wa ba'daha dan selepas daripadanya, Allah Ta'ala, maka Allah akan mengharamkan baginya apa ni? Neraka. Tubuh dia tak akan disamak oleh neraka. Siapa yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas, tak sempat lah nak buat 4 tu Ustaz. Hari cuti buat, hari tak cuti buat 2 sebelum 2. Tuan-tuan, sempatnya tak kita. Sempat tak sempat kan? Yang tak sempat tu pasal saja bagi tak sempat. Pasal apa berjalan banyak sempat? Tuan-tuan sempat nak tengok TV 2 jam, sempat. Tuan-tuan sempat nak pergi makan, sempat. Tuan-tuan sempat nak pergi buat apa rumah, tuan-tuan sempat nak pergi makan dengan isteri, nak pergi rumah, nak pergi. Banyak benda yang sempat kita dapat. Tiba-tiba benda yang banyak satu bila kita tak sempat. Pasal apa? Pasal kita pilih nak buat yang lain dulu. Kita meninggalkan ibadah kita yang kepada Allah. Cuba kita ubah. Tumpukan yang lain dulu, yang lain main kemudian. Tuan-tuan pasti akan berubah waktu kita. Faham kan? Kemudian tuan-tuan musalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian selepas daripada apa? Dah sembahyang asar pula. 2 rakaat sebelum sembahyang asar. Ada satu riwayat sebut tuan-tuan musalli sebab tentang kelebihan sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang asar. 4 rakaat ini dengan maksud 2 rakaat dulu. Faham? Kemudian sembahyang asar berjemaah. Lepas daripada itu, ambillah masa dan ketika untuk kita baca surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqtiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Baca. Saya pergilah sembahyang maghrib berjemaah, masya-Allah, bismillah. Lepas itu duduk saat nak kuliah. Kalau tak ada dengan kuliah, kita buatlah untuk sembahyang sunat waktu itu. Ataupun tetap isi waktu itu dengan baca Quran. Habis tuan-tuan sekalian, nak masuk isyak pula. Mayat isyak berjemaah, Nabi SAW sebut, man solat isyak fi jama'atin faka'annama qama nisfal layl. Siapa yang sembahyang isyak berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun yang boleh separuh malam. Selepas sembahyang isyak, yang ni nak tolong buat sangatlah, subhanallah. Lepas sembahyang isyak, tolong buat 2 rakaat ba'diyah. Sebab ramai balik saja. Siapa tahu buat? Betul tak? Tak macam tengok je lagi. Orang semua sembahyang dia tak betul balik. Kenapa tak mau sembahyang? Kita sembahyang sunat tu nak campur sembahyang fardu kita tak sempurna. Kita pun tahu sembahyang kita mana sempurna. Paksa diri sekejap, paksa diri baru Allahu Akbar baru sembahyang. Dan sembahyang dah angkat takbir tuan-tuan, dah hilang besar-besar risau. Betul? Dan selepas daripada tu, saya nak minta sungguh-sungguh yang ni pun tak mau tinggal dah sampai bila-bila, sampai mati. Tuan-tuan, apa dia? Sunat witir. Boleh kalau siapa sunat witir boleh, bukan Ramadan saja kan? Tuan-tuan, sunat witir berlangsung sepanjang hari, sepanjang tahun sampai kita mati. Nabi SAW tak pernah tinggal sunat witir. Nabi boleh bermusafir, Nabi tinggal sunat-sunat yang lain, tapi sunat yang Nabi tak tinggal sunat witir. Amin. Bahkan Nabi SAW pernah sebut dalam satu riwayat, laisa minni, bukan daripada kelompok aku orang yang tak buat sunat witir. Habis bukan buat pagi pun Ustaz? Ya, buat pagi pun boleh, buat malam pun boleh. Nabi SAW sebut dalam satu hadis kepada Abu Hurairah, Nabi SAW kata apa ni? Buatlah an-utiru qabla an aqul. Buatlah sembahyang witir sebelum kamu tidur. Ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu buat witir waktu mana? Saya buat witir sebelum tidur
Rasulullah, wahai Umar, kamu buat witir waktu mana? Saya buat witir pagi Rasulullah, sebelum sembahyang subuh Rasulullah. Bagus. Wahai Abu Bakar, kamu orang yang berhati-hati. Wahai Umar, kamu orang yang kuat. Maksudnya apa? Malam pun boleh, pagi pun boleh. Sebab waktu witir ni bermula selepas daripada waktu sembahyang Isyak. Cuma yang saya nak pesan kat tuan-tuan, kita ni kena jadi ahli qiyamul lail. Setiap hari tuan-tuan yang fadil ni, yang ramai-ramai tu ada ni, tolong pastikan kita jadi orang yang berqiyamul lail. Tak mau satu hari pun kita terlepas daripada kita berqiyamul lail kepada Allah. Tapi Ustaz, saya memang susah nak bangun pagi Ustaz. Saya tak tahu nak buat macam mana. 8 jam saya kunci, yang setiap jam tu saya snooze 50 minit. Pun tak boleh jaga Ustaz. Orang pesan kunci jam jauh-jauh sikit. Saya kunci jauh Ustaz. Saya berjalan pergi, saya tutup kat sana. Bawah jam tu saya kena. Macam mana saya nak jadi orang qiyamul lail Ustaz? Nah, saya pesan. Mudah aja tuan-tuan. Bukan semua sembahyang yang dikira sebagai qiyamul lail itu perlu tidur dan bangun balik. Faham? Bermula waktu qiyamul lail ni tuan-tuan selepas daripada sembahyang ini Isyak. Amalan yang kita buat selepas Isyak itu sudah dikira qiyamul lail di sisi Allah. Bahkan sembahyang Isyak itu sendiri sudah dikira sebagai qiyamul lail kalau dia sembahyang berjemaah. Ini sebut tadi sembahyang berjemaah sebagaimana dia bangun qiyamul lail sebangun malam. Lepas daripada tu sembahyang witir, Allahu Akbar. Sembahyang witir 3 rakaat, 2 rakaat campur 1 rakaat. Sembahyang itu sudah dikira qiyamul lail. Kalau dia terlajak tidur, tahajud tak bangun, paling tidak ada witir dia untuk dikira qiyamul lail di sisi Allah SWT. Kalau dia tak buat, takut yang lu pun tak buat, yang ni pun tak buat, malam tu terlepas dia daripada qiyamul lail di sisi Allah. Faham tak? Jadi start malam ni, selepas sekejap lagi, selepas Isyak, tuan-tuan bangun 2 rakaat sembahyang maghrib, kemudian sembahyang 3 rakaat pula witir. Tak sempat lah Ustaz, saya memang letih lah Ustaz. Kalau buat 3 saya memang tak larat Ustaz. Lagipun Ustaz, kalau saya dapat 3 tu, Tok Siap dah standby kat sudah aku Ustaz. Dia kata dia buat bagus pula, sembahyang kan ini lama-lama aku lapar tak tahu kan, kata Tok Siap aku pilih. Waktu tu tuan-tuan buatlah 1 rakaat pun dah kembali lagi. Kalau masa nak cepat sangat nak cepat buat 1 rakaat, cuma jangan dijadikan sebagai satu amalan satu. Pasal dia makruh pun begitu, walaupun makruh tetap buat kalau dia dapat langsung. Maksudnya cantiknya kalau dia buat 3 kan ada ketika ni kita buat 3, ada ketika kita buat 1 kalau kita rasa macam tak sempat. Cuma yang pastikan setiap hari kita buat qiyamul. Faham tak ni? Itu insya-Allah. Boleh tak tuan-tuan? Tu kita bagilah satu guideline yang cukup cantik tu. Daripada bangun tidur sampai nak tidur balik tu. Tuan-tuan satu. Dan selepas daripada tu belum baca surah Al-Mulk. Lepas surah Al-Mulk. Okey tuan-tuan? Cantik tak tu? InsyaAllah tuan-tuan sebab kita umat yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Nabi Musa AS minta, ya Allah tolonglah jadikan mereka umatku. Kata Nabi kata Allah itu umatnya Ahmad. Ya Allah, aku melihat bahawa semua kemuliaan yang kau berikan kepada umatnya Ahmad. Semua kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Ahmad. Ya Allah, dia letak kitab Nabi. Dia kata, ya Allah, jadikanlah aku ni umat Ahmad. Sampai Nabi Musa meminta untuk jadi umat Nabi Muhammad disebabkan kemuliaan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, berbanggalah dengan kemuliaan itu. Berbanggalah kita dipilih oleh Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Bukan setakat berbangga, kita berusaha untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah di atas pilihan Allah kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian pada malam ini jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf atas segala kesilapan dan segala kesalahan ucapan, kasar bahasa sebagainya. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang banyak beramal di sisi Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli tahajud, kita akan menjadi ahli lail, kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan sebelum kita tutup majlis dan saya Muhammad tidak ada buat penjualan wakaf untuk pembangunan Ma'had Darul Faizin di Pulau Pinang tu. Sekolah kita dah ada 3 sekolah. Kan? Semuanya sekarang ni kami sedang membangunkan satu kompleks Islam yang lebih sempurna lah. Sekarang ni kami menumpang di masjid lama. Sekolah kami itu menumpang di masjid lama. Masjid baru dia buat, masjid lama tinggal, kita duduk besok. Sementara bangunan yang ni sedang kita buat ni. Jadi kita telah beli sebidang tanah 7 hektar, beli ruang 2 hektar. Kita bangunkan masjid, 2 blok sekolah dengan rumah bergamas dan rumah guru lah.
tuan-tuan masa dia jalan bagi berapa pun tak apa lah. Cumanya saya nak cadangkan kepada tuan-tuan, jangan sampai balik langsung tak bagi. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, kadang-kadang pahala Allah ukur sampai depan hidup kita tak bagi. Faham tak? Yang kedua, yang kita buat sekolah ni, dia ilmu kita faham, ilmu bermanfaat. Kemudian mana tahu jadi ahli ulama semua dua nanti dekat salat tadi kita nak mati ratus-ratus tahun dan pahala itu sampai lagi. Sebab apa ni? Sebab dulu ada pernah kita biaya kita buat pusat pengajian dan rumah mengaji dan sebagainya. Dan yang kedua, saya nak cadang pada tuan-tuan bagi wakaf ini adalah kepada ibu dan ayah kita. Ya, nak balas jasa ibu dan ayah kita tak mampu tuan-tuan. Betul tak? Mak ayah kita tuan-tuan ada seorang lelaki itu menggendong nanti bahasa. Kalau orang utara cakap dokong ada tuan-tuan. Daripada Damsyik tu sampai ke Makkah buat haji. Buat haji daripada Damsyik tu ke Syam tu sampai buat haji. Jumpa dengan Sayyidina Umar, ni saya nak menggendong mak saya ni pergi buat haji daripada Syam tu, insya-Allah. Masa hebatnya kamu ni. Agaknya lah terbalas tak jasa mak saya melahirkan saya. Kata Sayyidina Umar dia apa? Setitik peluh dia pun tak boleh kamu. Setitik peluh dia melahirkan kamu pun tak sama, tak boleh terbalas dia lupa kamu dua umrah. Nak balas jasa mak kita tak boleh. Tak kata apa, paling tidak tengah ada satu wakaf yang kita bagi, kita niat kata dia ni abang mak saya. Kata yakin dan katakan pahala yang sama Allah akan bagi kita. Dan kalau buat yang tu, insya-Allah kita ingat satu orang anak kita besar dia akan buat yang sama bagi kita. Insya-Allah kan dalam wakaf kat luar ada sedia wakaf kita boleh ambil, bagilah. Kalau kita tak buat pun ada nombor akaun kita boleh bagi masuk akaun sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Aku qul ya astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.